Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustaz? Didoakan semoga anak murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan perkara-perkara sunat azan. Sambungan daripada yang kita belajar pada minggu sebelum ini, iaitu lafaz azan dan iqamah. Okey, seterusnya mari kita tengok kepada sunat-sunat azan. Yang pertama ialah menghadap kiblat. Pelajar-pelajar, perkara ini adalah perkara sunat. Diingatkan, perkara sunat apabila kita melakukan, kita akan dapat pahala. Apabila kita tinggalkan, kita tidak dapat apa-apa. Tidak berdosa dan tidak diberi pahala. Okey, yang pertama ialah menghadap kiblat. Jadi kita ingat ke mana kiblat kita. Tempat yang kita sujud tu adalah menghadap kiblat kita. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua ialah berdiri ketika melaungkan azan. Pelajar-pelajar hendaklah berdiri ketika melaungkan azan. Ini adalah perkara sunat. Kalau kita duduk, kita tak dapatlah pahala, kan? Jadi kita kena berdiri ketika melaungkan azan. Yang ketiga ialah melafazkan azan dengan tartil. Kita tidak boleh cepat, kita tak boleh terlalu lambat. Jadi kita dalam keadaan yang sederhana sahaja. Sebutan kita dalam sebutan yang jelas, dan sederhana. Tak boleh hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, tak boleh. Kena sebut hayya 'alas salah. Sebutannya ialah pastikan sederhana sebutannya. Baiklah, perkara yang keempat ialah muazzin berakhlak mulia. Jadi orang yang ingin melafazkan azan itu hendaklah ia berakhlak mulia, mempunyai ciri-ciri sifat mahmudah. Apa sifat akhlak mulia ni, kan? Akhlak mulia ni ialah perkara sifat yang disukai oleh Allah SWT dan juga Rasul. Dan yang seterusnya, yang kelima, suci daripada hadas kecil dan besar. Maknanya dia ni mestilah tidak dalam keadaan yang kotor, kan? Maksudnya dia kencing pun dia basuh elok, Kalau dia pergi tandas, dia buang air besar pun dia keadaan yang suci, bersih, kan? Maknanya dia tidak ada kotoran pada badannya, kan? Maknanya suci daripada hadas kecil dan besar. Seterusnya, yang keenam, muazzin bersuara nyaring dan baik. Maknanya orang yang melaungkan azan ini adalah orang yang bersuara nyaring. Nyaring ni maknanya orang dengar. Kalau dia tak guna speaker pun kuat suaranya, kan? Suaranya pun je baik. Maknanya dia ni tak ada sangkut-sangkut atau batuk-batuk, kan? Jadi sebutannya pun jelas, dan baik. Yang seterusnya, yang ketujuh, ialah berdoa selepas azan. Jadi kita, ini adalah juga perkara sunat, berdoa selepas azan. Kalau tak berdoa boleh tak? Boleh, tapi tak ada pahala lah. Tak ada pahala. Jadi berdoa lah selepas azan. Doa yang kita belajar insya-Allah nanti selepas ini. Yang ke-8 ialah taswib, ketika azan subuh, iaitu melaungkan as-salatu khairum minan naum. Itu adalah perkara yang kita lafazkan ketika solat subuh sahaja, ketika solat subuh saja. Jadi taswib ini adalah kita laungkan ketika kita nak waktu solat subuh sahaja. Solat lain boleh tak? Boleh tak? Boleh. Solat subuh sahaja. Ini juga adalah sunat. Yang ke-9 ialah memalingkan sedikit muka ke kanan ketika melaungkan hayya 'alas salah, dan memalingkan muka ke kiri ketika melaungkan hayya 'alal falah.
Kan? Ketika bila tu? Ketika kita azan, kan? Ketika kita azan kan, maksudnya ketika kita nak melafazkan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Salah tu baru gerak ke kanan. Hayya 'alal falah. Falah tu baru gerak ke kiri. Apa yang geraknya? Muka kita sahaja, bukan badan-badan gerak, kan? Maknanya muka kita sahaja yang gerak. Dan yang terakhir, iaitu nombor 10, ialah mengulang, iaitu dalam bahasa Arab tarji' lafaz azan, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah secara perlahan sebelum melafazkannya secara nyaring. Pelajar-pelajar hendaklah menyebut sebutan asyhadu an la ilaha illallah tu, perlahankan suara dulu sebelum kita melaungkan azan tu. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah dialungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Itu adalah contohnya. Sebenarnya kita baca info sikit. Tahukah anda melakukan perkara-perkara sunat merupakan amalan tambahan untuk menampung mana-mana kekurangan dalam ibadah wajib yang kurang sempurna. Maksudnya kalau kita melakukannya, kita dapatlah pahala. Kita melakukan perkara-perkara yang kita sebut tadi, kita dapatlah pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak berdosa, tetapi kita tidak juga dapat pahala. Rugilah perkara yang kita buat. Ini adalah perkara yang senang sangat kita lakukan dan kita akan dapat pahala sunat. Jadi sekian saja untuk hari ini, pelajaran kita, iaitu sunat-sunat azan. Semoga kita berjumpa lagi pada hari lain dengan isi kandungan pelajaran yang selepas ini, iaitu doa selepas azan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.